Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ikhwatul iman. Kita boleh sambung majlis ta'lim, alhamdulillah. Ikhwan, sebelum kita mula majlis ta'lim ini, saya nak bacakan satu ni, iaitu berkaitan dengan soalan sahabat tanya saya, daripada mana perkataan Raja Sahari itu. Saya kata saya jawab kemudian lah. Saya bacakan ini ikhwan, satu daripada tesis yang dibuat. Itu kita ada photostat, saya lupa bawa. Ustaz Mutalib photostat banyak. Memang saya nak bagi. Tapi sejak 2 hari ini suka lupa. Satu tesis dibuat. Pak Mik dapat kan? Iaitu satu penilaian terhadap perubatan tradisional Melayu, adab bersam masyarakat Melayu, masyarakat Melayu Islam, latihan pertahankan diri Melayu, perkara-perkara khurafat dan ajaran-ajaran sesat. Ini satu tesis dibuat. Bila saya dapat, saya photostat, saya baca berulang-ulang kali. Pasal dia berkaitan dengan orang Melayu. Walaupun kita mamak, kita baca juga tesis seperti ini. Iaitu nanti kalau Pak Mik balik muka surat 36, Pak Mik. Muka surat 36. Ini bila saya tengok dalam buku saya ini ada soalan yang diberikan pada masa kita baca fikih sunnah ini. Apa perkataan Raja Sahari itu? Daripada mana datang? Itu muka surat 36 di bawah tajuk pengaruh dan penglibatan Tok Bomo dalam adat istiadat orang Melayu dan amalan khurafat. Baca buku ini, tesis ini, antum akan dapat melihat hubungan adat Melayu dengan Bomo. Rupanya dahulu, masyarakat dahulu, Bomo lah yang menjadi rojokan utama. Dia Bomo lain, pawang lain, dukun lain. Dia ada macam-macam. Baik, muka surat 30, muka surat di sini saya nak bacakan sikit sebaris dia. Dia kata orang Melayu kebanyakannya begitu mengambil berat dalam perkara-perkara yang berhubung dengan adat istiadat. Sehingga adat pepatah Melayu menyatakan biar mati anak, jangan mati adat. Perpatah ini menunjukkan betapa kuat dan kukuhnya pegangan orang-orang Melayu tentang adat istiadat mereka. Ikhwan, satu benda dapat difaham, masyarakat Melayu silam, adat itu mereka terima seperti mana mereka terima agama. Jadi kalau kita usik adat, bermakna kita usik agama. Antara adat orang dahulu dengan agama ada perbezaan dan ada persamaan. Perbezaannya ini adat, itu agama, itu perbezaan. Persamaannya keyakinan mereka tentang adat sama macam keyakinan mereka tentang agama. Persoalannya, kata yang buat tesis ini, golongan manakah yang mengadakan dan memperkenalkan adat istiadat dan perkara khurafat tersebut? Itu soalan dia. Siapa yang mencipta? 2. Sejak bilakah mulanya adat istiadat dan perkara khurafat itu telah bertapak dalam masyarakat Melayu? Siapa yang cipta dan sejak bila dia bertapak? Bertapak pesta kita tahulah 80-an. Persoalan yang lebih besar dan penting ialah, adakah adat istiadat yang diamalkan oleh orang-orang Melayu itu bertepatan dan selari dengan hukum syarak atau bertentangan sama sekali dengan hukum syarak? Itu soalan dia. Tapi pada masa silam dahulu, soalan ini tak boleh tanya. Kalau ditanya, dia ada akta menghina adat orang Melayu.
Maka orang zaman dahulu dia akan ambil tindakan, ima dia akan baling batu ke rumah orang itu, ataupun dia pulau orang itu, ataupun dia halau keluar daripada kampung. Itu akta tidak ada dalam kanun syariah orang Melayu, tapi ada di dalam kehidupan orang Melayu. Ini selalu saya katakan, undang-undang bertulis, undang-undang yang tidak bertulis lebih kejam daripada undang-undang yang tertulis. Kadang-kadang yang tertulis tu tak tara mana sangat, tapi yang tak bertulis kita amal ni, oh dahsyat. Cukup dahsyat. Saya kembalikan kepada 3 soalan dia tanya tadi. Pertama, golongan manakah yang mengadakan istiadat dan perkara khurafat yang telah bertapak dalam masyarakat Melayu? Siapa yang buat benda ni? Dan yang kedua, sejak bila benda itu ada dalam masyarakat Melayu? Dan ketiga, sejauh mana adat istiadat orang Melayu itu selari atau bertentangan dengan hukum syarak? Amalan khurafat ialah perbuatan atau perkara-perkara menyalahi hukum syarak yang masih terdapat dalam aktiviti masyarakat Melayu moden sampai ke hari ini. Kepercayaan yang terlalu kuat bertapak dan berakar umbi dalam masyarakat Melayu seolah-olah telah menjadi satu pegangan atau tradisi yang mesti dilakukan dalam majlis-majlis atau perayaan tertentu. Sebenarnya, banyak perkara khurafat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. Antara contohnya ialah, ini contoh dia bagi. Pasal itu saya baca. Saya tak mengapai. Kalau saya mengapai, dia kata, mamak ni buat perangai lagi. Saya baca. Saya dah patut setiap dah banyak, nanti saya akan edarkan. Antara contoh dia bagi benda khurafat. Contohnya ialah, apabila ada majlis perkahwinan dengan upacara persandingan yang seolah-olah satu kewajipan, sedangkan persandingan itu merupakan adat Hindu yang mengagung-agungkan Dewa Rama dan Dewa Sita. Begitu juga, ini contoh kedua dia bagi. Begitu juga, ada suatu kematian, adat suatu kematian, dan selepas kematian mesti diadakan kenduri masuk kubur 3 hari makan serabai, dia kata. Dulu kenduri makan serabai. Kenduri itu dinamakan kenduri masuk kubur. Kenduri pecah perut pada hari ke-7. Kenduri 40 hari, iaitu roh berpisah dengan waris. Dan kenduri 100 hari, iaitu turun batu nisan. Dan bagi roh itu memasuki dalam jemaahnya sebagai ahli kubur. Orang dulu buat. Dan dia pergi cari kenapa kenduri 3, 7, 40 itu dibuat. Dan dia memberi jawapan. Benda itu diambil daripada masyarakat Hindu, agama Hindu. Kenapa dibuat pada hari ketiga? Kerana itu dinamakan kenduri hari pertama masuk dalam kubur. Kemudian kenduri pecah perut. Itu orang dulu buat. Hari ke-40 adalah hari di mana roh orang mati berpisah dengan keluarga. Dan hari ke-100, dia mula diisytiharkan sebagai ahli kubur. Mereka buat. Mungkin orang kemudian buat, orang kemudian tak ingat begitu. Tapi masalahnya, kita dalam agama ada man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan hurai, baca saja. Hurai jadi masalah. Kebiasaannya orang yang hidup dan memainkan peranan utama dalam hal ehwal adat istiadat masyarakat Melayu dan perkara khurafat yang menyeleweng dan bertentangan dengan syariat Islam ini adalah terdiri daripada Tok Bomo, Tok Pawang, Mak Bidan, Tok Dukun, Tok Guru Latihan, Pertahan Diri, Mak Andam dan seumpamanya. Peranan mereka dalam menghidupkan adat istiadat dan perkara khurafat ini bergantung kepada bidang masing-masing. Antara contoh adat istiadat dan perkara khurafat yang sering dilakukan oleh orang-orang Melayu sampai sekarang ialah, disenaraikan, ini semua benda khurafat. Satu daripada benda khurafat itu saya nak ambil upacara persandingan. Persandingan sebenarnya adalah salah satu bentuk pemujaan dalam agama Hindu, di mana maplai yang bersanding, ditulis maplai, dia tulis maplai. Kita kena baca slang. Mana ada maplai? M-E-M-P-E-L-A-I. Memplai. Kalau mai tanya di mana maplai, orang Penang nganga, maplai.
Mapelai mana, Ponu mana. Itu baru betul. Ini dia kata di antara benda khurafat dan tak betul. Persandingan sebenarnya, tengok, dia kata persandingan sebenarnya adalah salah satu bentuk pemujaan dalam agama Hindu. Rupanya hak duduk tu, rupanya dahulunya dalam agama Hindu dianggap satu pemujaan. Kata dia. Di mana mapelai yang bersanding itu sebenarnya meniru adat Hindu yang memuja Dewa Rama dan Dewa Sita. Persandingan secara ini memperlihatkan di sebelah perempuan Mak Andam sebagai pengiring utamanya dan di sebelah pihak laki-laki pula Tok Bomo sebagai pengiringnya. Itu asal orang yang escort duduk kipas tu. Balik ni perempuan, balik tu. Kita tak tahu apa-apa. Baik. Kedua-dua mapelai ini diarak dan disanjung serta dipuja seperti mana orang-orang Hindu memuja Dewa Rama dan Dewa Sita. Sebab itulah pengantin baru digelar Raja Sehari. Anda tahu daripada mana datang perkataan Raja Sehari? Kerana sehari itulah adat orang India, dia betul-betul potong step Dewa Rama dan Dewa Sita. Pasal itu mereka dipanggil sehari ini saja mereka boleh jadi raja. Sadaqallahul azim. Itu saya katakan kita kena tahu, ikhwan. Jadi saya sekadar nak menjawab soalan sahabat kita. Nanti saya dah potong step. Nanti yang ni yang original saya tak boleh bagilah. Saya dah potong step, nanti saya akan edarkan pada dahsyat soalan ni. Ya Allah. Berderau darah Pak Haji. Okey. Sumber saya ni daripada ini. Satu, penilaian terhadap perubatan tradisional Melayu, adat resam masyarakat Melayu, Islam, latihan pertahan diri Melayu, perkara-perkara khurafat dan ajaran sesat. Okey, tesis apa? Saya baca sikit apa perkataan tuan dia. Ini nama tuan dia. Saya patut sebutkan nama tuan dia. Nanti ambil baca sendirilah. Tak lagi saya kena saman pula. Universiti mana, Ustaz? Universiti mana? Tak lagi tengok sendirilah. Saya bagi tengok sendiri. Tadi saya sebut nama, saya boleh didakwa dan dakwi. Tapi di sini adalah nama tuan dia. Orang yang buat tesis ni. Orang yang buat tesis ni adalah nama dia. Dia punya apa, berapa lama dia buat tesis ni dan kenapa dia buat tesis ni, semua dia ada tulis dalam pendahuluan dia ada tulis. Jadi antum, buku ni diberi kepada saya oleh Ustaz Yub Hamid bagi ke saya. Jadi saya ambil, saya potong step. Saya rasa perlulah kita berkongsi. Nanti orang tanya, duk kata lagu tu mana hang punya rujukan? Ini kita punya, orang putih kata manual lah. Ini kita punya manual. Betul tak, Cik? Manual. Okey. Sambung buku kita. Tujuan baca tu nak jawab soalan tu. Daripada mana perkataan Raja Sehari. Jadi ikhwan, memanglah ini bukan disokong oleh hadis dan Quran. Tetapi hadis menyatakan kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dahulu orang Arab, bila mereka pergi kenduri kahwin, mereka suka menyatakan apa dah? Ar-rafa wal banin. Bahagia dan mendapat anak jantan. Bila Nabi dengar, Nabi tak suka. Kenapa nak sebut bahagia dan dapat anak jantan? Nabi ubah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Nabi ubah. Jadi kita ikhwan, kita baca, rupanya dalam masyarakat kita ada perkataan Raja Sehari. Bila kita baca tesis orang macam ni, kita dapat tahu asal usul dia. Maka rasanya tak perlulah kita menggunakan kalimah yang orang dahulu guna. Tak ada, mereka bukan Raja Sehari, mereka ada pengantin yang
hari angkat nikah itu adalah hari yang barakah dalam hidup mereka. Didoakan dengan barakah dan kebahagiaan. Cukup. Allah memberi kebahagiaan pada kamu dunia dan akhirat. Cukuplah dekat tu. Nanti antum baca buku ini. Baik. Muka surat Pak Amir, muka surat 108. Maafkan. Kadar najis yang dimaafkan. Ini satu tajuk yang menarik, ikhwan. Apa pun dalam hidup kita ni, kalimah maaf ni dia macam break untuk kereta. Kereta ni kalau tak ada break, habis kan? Macam itulah hidup manusia. Yang buat hidup kita ni tak boleh lajak jauh sangat ialah memaafkan. Sampai dalam fiqh pun, walaupun darah tu najis dalam fiqh, tetapi ada kadar tertentu, walaupun dia najis, tapi fiqh memaafkan. Tidak dianggap sebagai berat sangat. Boleh teruskan salat kalau ada najis dalam kadar-kadar yang sedikit. Sedikit macam mana tu? Allah orang kata kita kena darah. Darah kita mercik atas kain serban, atas baju kita. Darah tu sebesar titik apa kan sikit. Macam pensel kita titik lagu tu aja. Yang tu pun kita nak pergi ke pancok lagu duk tenyeh, tak keluar, buka baju, mesin pula tunggu baju tu kering, iron balik pakai sembahyang. Tengok-tengok bang pula waktu lain. Ada benda dalam hidup kita ni dimaafkan. Suami isteri dia berkelahi macam mana pun berkelahi. Oh, ada. Abang maafkan sayang. Sayang maafkan abang. Ada. Dia kalau tak ada maaf ni, tak boleh. Dia kena al-af ni, maaf ini, Allah sahaja. Dalam hadis kita baca baru ni kan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis Aisyah kan. Ya Allah, kau lah Tuhan yang maha pemaaf. Pilihlah aku untuk dapat kemaafan kau. Allah saja boleh maaf kita. Takkan kita tak boleh maafkan orang. Ikhwan, izinkan saya menyebut satu benda. Apa itu makna keredaan Allah? Apa itu makna kita telah menjalankan perintah-perintah Allah? Dan apa itu makna kita telah mengikut Rasulullah? Apa maksud dia, ikhwan? Kalau satu orang buat kita, kita buat dia balik. Memang ada ayat Al-Quran demikian. Dia jadi macam draw. Draw sana, draw sini. Sana tak luka banyak mana, sini pun tak sakit banyak mana. Hak ni kalau kita hidup macam ni, ikhwan, kita hidup dalam keadaan tak ada istimewa. Kita adalah manusia yang sama berdiri tinggi, duduk sama rendah. Tak ada beza apa. Tapi bila Allah redha dengan kita, ikhwan, apabila kita mencari redha Allah, kita tak peduli dengan redha manusia. Baik, apa maksud dia, ikhwan? Kita mencari redha Allah dan tak peduli dengan redha manusia. Ikhwan, antum bayang. Kita memaafkan satu orang. Ketika dia sakit kita ni sampai ke dalam hati. Masa dia buat sakit ke kita ni, dia tak fikir perasaan kita, dia tak fikir beban kita tanggung, dia tak fikir ghafalah yang kita hadapi, semua tu dia tak fikir. Dia buat dan kita menanggung satu penderitaan hidup yang sangat dahsyat. Cuma ketika itu tempat kita mengadu hanya Allah. Dekat siapa kita tak boleh sembang? Hanya kita ada Allah. Satu ketika Allah buat satu keadaan di mana dia yang buat pada kita menerima sedikit hukuman Allah di dunia. Ketika itu dia insaf. Dia datang kepada kita, dia minta maaf. Ikhwan, dia telah menyakitkan kita dan seluruh masyarakat tahu dia sakitkan kita dan masyarakat pandang seleweng dengan kita. Ketika dia datang minta maaf kepada kita, seorang masyarakat pun tak tahu. Apa faedah kita maafkan dia? Tak ada faedah. Kita maafkan dia tu dan dia tak boleh mampu nak betulkan semua masyarakat sebagaimana dia mampu selewengkan semua masyarakat. Dan kalau kita suruh dia betulkan balik, demi Allah dia tak akan mampu betulkan. Ketika itu, ikhwan, kalau kita maafkan dia, siapa pun tak tahu, ikhwan, dan kita tak ada langsung faedah dalam dunia. Kekallah orang di luar sana pandang serong dengan kita.
Tetapi kita maafkan dia juga ikhwan kerana kita mencari sesuatu yang ada di sisi Allah. Ketika itulah kita telah mencapai redha di sisi Allah. Ketika kita tidak diketahui oleh orang. Siapa pun tak tahu masa tu ikhwan. Siapa pun tak tahu kita maafkan dia. Dia tahu kita maaf dia. Dan dia tahu macam mana sakitnya hidup kita dengan jahat dia. Kita maafkan dia. Ketika kita maafkan dia itu untuk apa ikhwan? Kita boleh kata ke dia, saya setuju maafkan awak, tapi saya nak awak betulkan balik. Dia tak akan mampu betul ikhwan. Kerana kalau dia pergi betulkan balik persepsi yang serong, dia pula akan ada masalah. Ketika itu kenapa kita maafkan dia? Dalam pemikiran kita, dalam hati perut kita teringat satu benda ikhwan. Perbuatan aku ini sangat dituntut oleh Allah. Apa yang aku buat ini sama dengan arahan Allah kepada Rasulnya, sama dengan ajaran apa yang Nabi ajak pada aku. Ketika itu kita menyamakan hati perut kita dengan urusan Allah dan Rasul. Ketika itu 100% kita mendapat redha daripada Allah dikala dunia belum tunjuk redha daripada kita ikhwan. Inilah maksud kita mencapai redha daripada sisi Allah. Kenapa perbuatan kita begini? Kerana kita menyamakan dengan kehendak Allah. Dunia tahu, dunia tak tahu. Mungkin nombor 2, mungkin nombor 3. Kalau orang minta maaf kat kita, dia pakai wartawan, pakai satelit antarabangsa, mungkin dunia tahu. Tapi berapa ramai orang minta maaf ke orang macam tu? Kita dah maaf dah dia, kita duduk berjalan keluar macam biasa, orang tengok kita, orang duduk maki serapa tu, orang tu dajjal ni Dajjal ni tak senonoh itu. Tapi kita dah maaf dah kawan tu. Dunia tetap tidak redha dengan kita. Kita tak mendapat redha daripada dunia. Tetapi perbuatan kita memaafkan dia mendapat redha daripada sisi Allah. Inilah maksud dia ikhwan. Kita cari redha Allah walaupun kita tidak diredai oleh manusia. Langkah kita, perbuatan kita, perkataan kita, ikhwan sama ada kita seorang diri ataupun kita berjemaah, antum pastikan samalah dia dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Redha Allah ada dalam hidup kita ikhwan. Ada dalam hidup kita. Kalau dia buat kita, kita buat dia balik. Mungkin ada sikit peruntukan syarak demikian. Tetapi kita tidak lebih istimewa daripada dia. Kita tidak lebih baik daripada dia. Ketika itulah ikhwan, nak buat sesuatu dan kita tak mendapat faedah dalam dunia. Cuma ada depan kita redha daripada sisi Allah. Sangguppkah kita buat ikhwan? Sangguppkah kita beri apa-apa yang ada pada kita pada orang? Kalau kita sanggup bagi, kita telah mencapai redha Allah. Apa bukti dia? Kita di atas jalan Allah. Dengan jiwa yang ikhlas ini, kita akan tenang dan damai. Walaupun kita ada keciman darah tinggi, migrain, ini semua bab nombor 2. Kita telah mencapai redha daripada sisi Allah. Ini tajuk fiqh kita ikhwan. Kadar najis yang dimaafkan. Kita pun ada kadar jenayah orang buat boleh maaf. Lebih macam maaf hang buat too much. Kan tak boleh. Ini boleh mendatangkan marah. Itu kadar kita. Banyak sekali pendapat ahli fikih tentang kadar najis yang terkena pakaian, tempat atau badannya yang masih bisa dimaafkan. Satu perbincangan yang banyak. Hanya sahaja kaedah mengenai masalah najis yang dimaafkan ialah perkara darurat atau sulit secara umum. Ini sangat menarik. Kita nak tahu najis itu dimaaf tak dimaaf macam mana? Pertama dia kata kita terkena najis dan kita berada dalam darurat. Satu. Yang kedua, sulit secara umum kita nak bersihkan najis itu. Mungkin satu-satu ibadat itu telah diwajibkan pada kita. Tiba-tiba ada halangan buat ibadat. Najis adakah pada pakaian tempat kita tu? Tapi kita nak hilangkan dia time tu dengan peruntukan masa dan suasana kita ada tu. Sangat tak selesa. Dia kata, berlakulah. Ini orang kata, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Susah itu membuka keluasan yang besar. Dengan keadaan macam tu, tengok, buat bagaimana nak sembahyang? Kira orang kata, najis-najis yang ada tu main keh-keh lagu tu, Allahu Akbar salat lagu tu. Nak pergi ambil mop, nak perah. Nak jalan pergi kedai mop 2 kilo. Ni kalau duduk Sabah Sarawak lah. 2 kilo. Patah balik 2 kilo, 4 kilo. Penat. Nak kena kira juga penat. Hu'ahab. Baru nak ambil uduk, bang pula. Maka itu dia kata suasana perkara darurat atau kesulitan yang
Dia duk kencing pakai beg tu. Siapa hantar dalam Baitul Ilmi punya grup kan, tengok budak tu yang teriak tengok budak tu. Berapa tahun umur dia? 4 tahun ke 5 tahun ke bawah lagi? Allahu Akbar. Teriak tengok budak tu. Kita duk ingat rapelah kita ni, tu dia lagi satu rapelah Tuhan bagi kat dia. Dia buka seluar sendiri dengan beg kencing duk tepi, dia pergi tandas sendiri buang air kencing, dia mandi sendiri. Macam tu punya keadaan, itu nama dia darurat dan susah nak menyucikan. Maka semuanya dimaafkan untuk dia. Walaupun beg kencing tu duk ada. Kalau kita nak tarik wire tu, lepas habis nak sembahyang dalam keadaan macam tu. Bila pakai wire tu, air kencing dia nak keluar, dia keluar ah. Maka sangat tidak masuk akal. Hukum macam tu tak masuk akal. Itulah maksud dia darurat dan sulit secara umum nak menghilangkan najis tu. Orang yang kena sakit badan tak boleh angkat sebelah, pakai pampers tapi lagi sebelah, nak tunggu anak pinak balik, waktu sembahyang duk ada, macam mana dia nak ambil wudu, apa yang dan depan dia. Dan kalau najis tu ada sikit, pampers ada sikit-sikit najis, itu darurat dan itu satu benda yang sulit dia sendiri nak buat. Terus kalau sembahyang macam tu, besok dia sihat, dia kena qada ke? Tak boleh kata tak. Jangan kata tak, salah. Tak boleh. Lah ni punya undang-undang tak boleh kata tak. Dia ada peruntukan, tak boleh kata tak. Yang mana Nabi ajak ni, dia ada peruntukan. Tak boleh. Kata kita ikut hadis Nabi, macam Pak Cik Syahar kata tadi, betul esok dia dah sihat dah, kena qada balik ke? Pasal apa nak qada? Mayat tu sah. Tapi yang istiadat kita buat macam mana? Qada lagi baik. Kan? Tak mau bagi orang marah sangat. Macam tu lah nak hidup. Baik, Pak Cik Syahar kata tu betul. Sangat betul. Bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Apa dia? Tak payah ulang. Tak payah ulang. Kan ada Imam Muslim, Aisyah punya kalung jatuh. Kan sahabat semayang. Ada yang batal wudu, ada tak batal. Semayang. Habis-habis semayang balik Madinah, baru yang tak ada wudu ni cerita, ya Rasulullah, hari itu semayang lorong, ingat ada Aisyah punya kalung hilang. Maksud tu kami mayang ikut dan lah. Dah wudu batal, ayam tak ada. Masa tu kami tak tahu lagi nak tayamum macam mana. Nabi dengar-dengar, Nabi kita lain kali turun ayat tayamum. Lain kali tak tangan atas pasir, sapu muka dengan tangan. Lepas tu Nabi sengak macam tu aja. Yang kawan yang soal Nabi tak ada wudu tu, Nabi tak kata apa-apa kat dia, suruh qada ke, suruh ulang ke. Maka sebahagian ulama muhaddisin kata, apa-apa yang dah kita semayang dalam kondisi memang terhalang kita nak menunaikan dia punya syarat-syarat itu, kita semayang juga, maka semayang tu sah, tak payah ulang. Tapi sebahagian ulama fiqh kata, hak tu nama dia sembahyang hormat waktu. Tak apa. Hati-hati masing-masing. Tapi ingat elok-elok nah, Nabi kata apa? Hang pegang dua benda, hang tak sesat. Hang pegang Quran, hang pegang sunnah aku, hang tak sesat. Itu saja. Kan? Kita kena bagi satu open chat, you drop lah banyak mana you nak drop. You nak kata hormat waktu, you boleh tulis hormat waktu. You drop lah. Tulislah banyak mana. Tapi Nabi ada kata, Nabi sebut dalam Muwatta' Imam Malik, hadis riwayat Imam Malik, disokong oleh hadis Imam Muslim. Pegang dua benda, tak akan sesat. Pastikan hak kita pegang daripada Nabi itu sahih. Quran, tak payah bincang sahih dia. Hadis Nabi yang sahih, kita pegang, tak sesat. Rujukan kita dalam bab macam ni, kita kata hadis Imam Muslim tadi, yang menceritakan kalung Aisyah tu hilang. Hadis tu martabat dia sahih. Nabi kata, pegang Quran, pegang hadis aku yang sahih, hampa tak sesat. Jadi full confident di atas dis apa dis ni lah, statement, bukan statement, keputusan ni, decision kan, full confident in this decision. We are in the straight path. Full confident.
Tapi kita menyalahkan orang, wallahi kita tak pernah salahkan orang. Wujud kita nak bagi manfaat pada orang, bukan nak bagi susah orang. Dia nak ulang sembahyang dia, kita kata akhi tafadhal, enta buat. Dia duduk tengok kita, dia kata hang ni tak ulang lagu mana, kita kata ini sandaran kita. Tak boleh sandar duk menyandak dia kata. Kita sandar kepada hadis yang begitu kuat. Baik. Di samping ketidakmampuan untuk menghindarkannya dan berat untuk menghilangkannya. Inilah syarat nak kata satu-satu keadaan itu dimaafkan ataupun tidak. Dalam hukum najis ataupun dalam hukum yang syarat ibadat itu kita kena buat, tapi kita tak mampu nak tunaikan dia dengan benda-benda ni tadi ni. Dengan kesulitan, dengan darurat, dengan tak mampu, dengan berat nak menghilangkan manik tu, halangan-halangan tu. Menyebabkan satu ibadat dibuat dalam keadaan dia punya syarat tu kurang. Kalau syarat ni ada, maka al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesusahan akan membuka satu hukum yang luas kepada kita. Dibolehkan kerana darurat yang kita ada. Sangat simple boleh faham. Kita fiqh taysir nama dia. Fiqh taysir. Satu pekah yang bagi mudah. Bagi mudah. Tak mau bagi susah. Islam mai nak bagi mudah. Islam tak mau bagi susah. Baik. Tajuk baru. Ni sahabat boleh faham nah? Kan ada soalan tentang sini. Saya ingat boleh faham nah? Kalau orang tanya kita suasana kondisi apa satu-satu najis itu dimaafkan, kita tengok balik, iaitu dalam darurat atau kesulitan secara umum, di samping ketidakmampuan untuk menghindari daripada keadaan itu dan berat untuk menghilangkan dia. Itu suasana dia dimaafkan, sangat dimaafkan. Saya tak tahu lah contoh saya ini tepat ke tak tepat, tapi saya bagi satu contoh. Orang yang gagap, orang yang gagap, dia gagap, dia jadi makmum. Imam dah habis dah, waladhdallin habis dah, lakum dinukum waliyadin, dia ni baru iya kena. Imam Allahu Akbar, dia duk nak wudu, imam samiallahu liman hamidah. Oi, berapa ayat duk dah bawah lagi tu? Imam dah sujud, Allahu Akbar, dia duk bawa bukan halau nyamuk, ihdinas siratal mustaqim tu. Dia gagap. Baik, dalam kondisi ni, adakah kita nak suruh dia perhabis Fatihah juga? Imam dah sujud yang kedua. Imam dah nak mangkit rakaat nombor 2. Dia duduk, antum bayang, dha tu 6 harakat. Ini kondisi yang darurat. Ini kondisi apa? Sukar dia nak menghilangkan gagap dalam bacaan dia. Kenapa kita nak kata dia kena perhabis juga Fatihah? Dia bukan saja dia ditakdirkan gagap. Sengau tak baca lambat. Dia sengau dia boleh baca. Sengau dia baca cepat. Cuma dia punya apa? Imalah dia tu, dia punya teleh tu. Tapi kalau gagap ni dia lambat. Ataupun dia penat asma. Duk amin imam tu. Amin. Ingat dia amin, rupanya dia angkat nafas penat. Imam dah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia duk na'budu. Ini suasana darurat. Satu hukum yang luas kena bagi kat dia. Kena bagi kat dia. Dia boleh rokok. Walaupun Fatihah dia tak habis. Pasal apa ikhwan? Yang kata dimaafkan. Patut-patut ikhwan, satu orang bila dia salat tak habis Fatihah dia tak boleh rokok dan tidak diberi kemaafan. Kalau dia rokok juga, Fatihah tak selesai, tak kira rakaat. Tapi ini kondisi darurat kerana satu keuzuran yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dan sukar pada dia nak perhabis Fatihah dalam keadaan gagap tu dengan tempoh imam rokok i'tidal. Maka satu kemaafan diberikan kepada dia. Itu maksud dia. Dan dengan contoh-contoh lain tu kita kiyahlah, ambil dia punya
Prinsip dia begitu, kita kiyah. Baik ikhwan, tajuk baru. Cara membersihkan macam-macam najis yang telah dijelaskan oleh Nas. Kita tengok tajuk dia, cara membersihkan najis yang telah disebut oleh Nas. Nas sebut macam mana? Nas main lagu mana? Satu, membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Pakaian orang zaman dulu, disebut orang zaman dulu. Macam mana tak adanya alat-alat apa yang ada pada zaman lah. Iaitu dengan menggerik dan menggosoknya. Dia kering, kita buat lagu tu. Boleh, dia hilang. Kalau dia kering. Kemudian menyucinya dengan air. Nasnya adalah hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, seorang wanita telah menemui Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang daripada kami pakaiannya terkena darah haid. Apa yang harus dilakukan? Ini yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, sebaik-baik wanita, wanita Ansar, mereka tak malu tanya ke aku tentang urusan agama mereka. Nabi puji wanita Ansar, Nabi puji. Maka Nabi SAW sebut, Nabi sebut kepada dia dalam hadis Bukhari Muslim ni. Nabi kata, tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma wa tandahuhu wa tusalli fihi. Nabi kata, maka engkau kikihlah buang. Ni, hak yang melekat kering tu, tonyoh macam tu, tonyoh lagu tu. Kain, sentai sama kain. Sentai macam tu Nabi kata. Kemudian titik air atas dia. Ambil air, bubuh atas dia. Kemudian, orang terperah-perah sikit. Tak payah basuh ke semua. Kemudian silalah engkau guna kain itu untuk pakai sembahyang. Dia najis. Tapi Nabi ajak cuci dia macam tu. Ada satu kawan pergi tumpang tidur rumah Nabi dengan kehendak Allah nak jadi cerita. Dia pergi tidur rumah Nabi, dia pergi mimpi pula malam tu yang mewajibkan mandi. Orang jantan ni, oh, rumah orang tak cemas kita. Rumah Allah, pak siapa jadi lagu ni? Dia seorang. Oh, perlu apa dia nak buat? Dia ambil cadar-cadar tu, dia pergi perosok dalam baldi, dia tuang air bagi penuh. Aisyah tengok, Aisyah masuk basuh-basuh. Apa pasal tutur rendam mereka semua? Kan? Zaman lah kan? Apa kain ni pergi rendam sampai ke semua? Aisyah tanya kat dia, apa cerita? Dia, abang betul lah yang tanya ni Ummahatul Mukminin, isteri suami apa? Ibu kepada orang-orang yang beriman. Dia pun abang, dia kata semalam jadi lagu mana tu? Kan? Aisyah bagi tahu. Aisyah kata lain kali ambil air, basuh tempat tu saja. Tak payah basuh satu kain. Kalau nak basuh satu kain pun bolehlah, lah ni ada washing machine. Tapi diperuntukkan hukum. Basahkan tang situ, hilang dia punya cara-cara kita basuh, hilang. Maka kain tu boleh dipakai selimut balik ataupun kegunaan apa-apa. Nah, itu cara peruntukan hukum yang ada dalam hukum syarak. Macam tu juga dalam masalah darah hak najis lagu ni. Boleh ambil ujung kain tu, kita basuh dekat dia lagu tu saja. Basuh hilang, boleh pakai. Cuma jiwa kita tu, dia puas ke dia tak puas? Tak boleh Dah tonyoh lagu tu, nak kena rendam pula. Dah rendam, kena bubur apa agak lebih kurang sabun dalam tu. Lepas tu bilis pula, baru lempak masuk dalam washing machine. Dah keluar washing machine pula, rendam dengan air tawang pula lagi sekali, baru perah, baru pergi sidai. Pasal apa? Washing machine ni bukan orang. Washing machine ni dia bukan orang. Jadi air dia bilis itu bukan satu air yang apa? Ada juga ingat macam tu. Jadi kata selama ni duk pakai washing machine macam mana? Dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu lagu mana? Dah habis dah, dia basuh dah, dia pun dah sping apa semua lebih kurang, kita berkelong celok pula. Lepas celok kita perah baru pergi sidai. Baru pakai air mutlak. Salah ke? Jangan kata salah. Kita baru baca adat istiadat ni. Tak salah. Kalau dia rasa macam tu dia puas hati, go ahead.
Tetapi syarak memperuntukkan macam kita duk baca lagu ni. Syarak ni dia mendahului zaman. Zaman washing machine tak ada. Syarak dah cakap macam ni dah. Tak basuh semua pun tak apa. Basuh tong situ saja. Kafar. Benda tu sudah memada. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata salah seorang dari kami mengalami haid. Kemudian dia membersihkan haid dari pakaiannya. Ketika ia telah suci, dia menyuci dan membersihkan semula bahagiannya. Kemudian ia diguna untuk salat. Jika seorang wanita ingin memakai wewangian atau sejenisnya untuk menghilangkan darah tersebut atau menyucinya dengan air dan sabun atau pembersih lain, maka itu lebih baik. Berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan, dia berkata, aku tanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang ada pada pakaian. Nabi kata, hukihi bidal'in waghsilihi bima'in wasidrin. Nabi kata, kikihlah dengan kayu, kikih darah tu bagi buang, cucilah dengan air dan daun bidara. Pasal dia satu bau yang tak opos. Elok, boleh dalam cuci dia tu pakai apa-apa. Lah ni ada sempo, ada apa. Termasuk kawan yang haid itu, dia cucikan diri dia dengan benda-benda wangi, dan pakaian yang terkena haid dia cuci dengan benda-benda yang wangi. Syarak memperuntukkan benda tu boleh. Syarak kata boleh. Baik, yang kedua, membersihkan pakaian dan air kencing anak yang masih menyusu belum memakan makanan. Nabi sebut, yursalu bil bawlil jariyati yurashu min bawlil ghulami. Hadis ini hadis Abi Daud. Nabi kata harus dicuci pakaian yang terkena air kencing anak perempuan, baul jariyah anak perempuan, dan cukup dipercikkan pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Kalau antum ada kawan-kawan doktor, cuba tanya tengok apa beza. Apa beza? Tapi Nabi ada bagi sikit beza lah. Kalau yang kencing tu budak kecil duk menyusu ni, 2 tahun ke bawah ni, atau 2 tahun cukup. Biasa 2 tahun ke bawah ni, dia kencing kena baju kita, Nabi kata basuh. Nabi kata cuci pakaian tu. Tapi kalau yang kencing tu budak laki-laki, dia tak payah guna kaedah basuh. Kita boleh lagu satu macam. Ada beza. Jadi tak tahu nak jawab lah. Cuba tanya kawan-kawan doktor tengok. Doktor sakit puan ke, doktor pakar bedah perut ke. Tanya tengok apa beza ayat baul jariyah dengan baul ghulam ni. Kencing jariyah budak perempuan dengan baul ghulam budak lelaki ni, apa beza dia? Kemungkinan budak tu nak besar, dia akan terima haid. Maka ada sikit beza kencing dia dengan budak. Kan? Kita ikhwan, benda-benda kita tak tahu jawapan, kita serah kepada Allah dan kita percaya pada Nabi SAW. Buat masalah ni, saya tak tahu jawapan dia. Antum cari tengok. Tapi 100%, 100% percaya kepada apa yang Nabi sebut itu adalah benar. Tapi itu cara basuh dia. Itu cara basuh dia. Ketiga, membersihkan pakaian terkena mazi. Mazi ni sering terjadi dan sulit untuk dihindarkan. Lebih-lebih zaman hari itu. Kerja berat. Orang dulu kerja kuat. Padang pasir. Jalan sana, jalan sini. Mazi mudah keluar. Yang tu wadi. Yang ni mazi, silap. Lama tak baca, dia pun penilah. Kerana itu dimudahkan cara penyuciannya menurut syarak. Ada. Mazi pun macam tu. Siapa pernah duduk tanah Arab, panas, buat kerja sikit, jalan banyak sikit, dia kena. Terutamanya kena ni orang lelaki. Di kalangan sahabat Nabi ada terkena, terutamanya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kena masalah tu. Dan beberapa sahabatnya lain. Nabi kata apa dia? Cukup dengan memercikkan air pada pakaian tempat yang terkena mazi itu. Kemaluan tu kena cuci, tapi tempat terkena tu Nabi kata satu hukum ya kawan, diberi sesuai dengan kondisi masa, keadaan, zaman. Kalau orang macam tu nak pergi suruh rendam baju dia, nak pergi cuci macam kita punya bagi puas hati, saya ingat kalau orang Melayu ni dia duduk zaman hari tu, dia tak akan ikut istinja ni.
Macam hadis cerita kan, Nabi pergi istinja di tanah lapang ni. Nabi minta ada tak batu. Sahabat bagi satu, bagi satu, bagi satu. Dalam bagi-bagi banyak tu, bagi satu apa? Tompok tai unta. Nabi kata ni tak boleh pakai istinja. Istinja ni pakai batu. Kalau kita kira puas, kira nak kena ambil sabun, cuci, calat. Oi. Tak main hukum istinja. Kita pergi Afrika sampailah Afrika. Istinja berjalan. Apa town tu? Cape Town. Masuk Cape Town. Airport Cape Town tu. Masuk cari pancuk adalah 1, 2. Keluar demam sakit perut. Nak buat apa? Dia bagi tisu. Kiri kanan ada ketul batu. Mula nak berbaik. Kita duduk perai. Mula nak berbaik apa ni, negeri apa. Mula maki daripada nombor 1 kena maki sampai tak ada nombor kena maki yang kita. Istinja. Maka agama peruntukkan satu hukum yang sesuai dengan zaman hari itu, masa hari itu, dan bila-bila masa pun dunia alam ini akan bersetuju dengan peruntukan yang ada. Hadis daripada Sahal bin Hunayf. Dia selalu mengeluarkan mazi. Lalu dia bertanya pada Nabi, bagaimana cara pakaianku yang terkena mazi? Nabi kata, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandaha bihi thawbak haitsu tara annahu asaba minhu. Ini hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Nabi kata, cukuplah engkau ambil secedok ayam lalu kau percik pada pakaianmu hingga kau lihat dia sudah mengenanya. Cukup. Itu cara Nabi ajak. Cara Nabi ajak lagu tu. Lepas cukup. Jalan. Budak-budak korang dua tu nak jantan tadi kencing atas baju kita. Allah nak pergi sembahyang. Kita satu macam punya tarik pergi. Lepas pergi dekat pek ayam. Pergi. Orang tengok. Alamak. Hami main lah. Ni nak menghadap Tuhan. Dia kata betul. Nabi ajak macam tu. Dia golek kepala. Dia istighfar. Nanti keluar. Semua dikeluar mai. Dunia hari ni. Ikhwan, satu benda kita duduk belajar ni, kita nak bawa diri kita, hati perut kita ni duduk di belakang sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Nak buat macam mana? Nak buat tu, nak bagi faham diri kita. Semua sayang dekat Rasulullah. Tak ada orang kata tak sayang kat Nabi. Tapi dalam nak mempamerkan sayang tu, macam tu kita ada sikit tak sama. Sikit tak sama. Kalau orang tanya kat kita nak sayang kat Nabi ni macam mana? Orang tanya kat kita. Kita kata sayang kat Nabi ni ikut yang Nabi tinggal kat kita. Ikut. Dia satu soalan lagi dia keluar. Yang selama ni cara hidup kita ni lah, tak cukup lagi kan nak tunjuk sayang? Dia tanya soalan tu. Tak cukup lagi kan? Kalau kita tanya balik, yang kata selama ni buat tak kat mana? Tak kat ni lah. Isi saya pakai tudung, anak perempuan saya pakai tudung. Bila ada sepenar apa-apa ke, orang buat ceramah besar-besar, kami semua pi. Macam tu tak cukup lagi kah? Semayang kami semua semayang. Tak cukup lagi kah? Kita kadang-kadang nak jawab soalan tu, dia main dalam ni. Muka surat duk pi selai. Takut jawab, dia tak faham. Takut jawab, dia maki kita. Kita kata betul apa yang sahabat buat, semua cantik, elok, semua cantik. Cuma ambil sikit masa belajar sembahyang Nabi lagu mana, wirid macam mana, doa lagu mana, zikir macam mana. Okey, dia kata. Kan? Tapi kadang-kadang dia kata, Ustaz, kita ni takkanlah kerana agama ni kita nak pergi berkeling orang. Main soalan tu kita Sadaqallahul Azim, tutup buku. Tak boleh jawab. Apa ta'arif berkelahi tu? Apa ta'arif berkelahi? Kita sekadar nak ikut hadis Nabi yang ada,
Adakah kita dikatakan punca terbit api berkelahi tu? Atau macam mana? Takrif tu. Ataupun sampai satu masa, apa yang kita tahu pasal Nabi ni, kita tetap kena simpan dalam hati perut kita, yang kita kena buat apa sahaja yang masuk dalam takrif, jangan berkelahi. Hang belajarlah fikir sunnah, hang belajarlah fikir apa pun. Kekalkan dia sebagai satu knowledge only. Tapi dalam praktikal kita kena samakan dengan takrif dunia. Kalau dunia kata berjalan biar sama laju, berlari pun biar sama deras, duduk sama rendah, berdiri pun sama tinggi, timbang pun sama berat. Itu kadar agamanya kita kena buat. Lebih tak mau, korang pun tak mau. Korang tak apa, lebih tak mau. Kalau dia bagi pada kita satu macam tu punya takrif, kacau kita. Kacau kita, ikhwan. Kacau kita. Kita buat lebih sikit aja nak ikut sunnah Nabi. Pak Mentua jigih. Pelik nampak? Sama ada pelik di mata Pak Mentua kerana tak tahu, ataupun sememangnya benda ni pelik kerana tak ada dalam agama. Takrif pelik pula. Saya takut, ikhwan. Takut perkembangan dunia ni. Pasal itu, alhamdulillah, ikhwan, kita main mengaji lagu ni, ikhwan. Kalau boleh, heret bini kita, heret anak-anak kita main. Sebab ada benda kita tak boleh terang. Ada benda kita jam. Macam ni kita main, bini kita main, mak mentua tak main. Jam. Bukan jam dengan bini, jam dengan mak mentua. Ni, nak minta kat hang ni. Awak mak, ni besok ni hari Ahad ni, Tok Hang cukup 100 dah. Baru baca tadi. Tok Hang cukup 100 dah. Mai awal sikit lah. Okey. Mai awal sikit lah. Awak mak mai awal pasal apa? Mai lah awal sikit. Siapa nak sambut tetamu? Hang lah. Hang lah menentu sulung. Okey mak. Okey tu, okey ke KO ke? Tak telefon, duk pijik dia. Tengok muka bini. Kalau abang tak pi jadi macam mana? Kalau abang tak pi, abang tanggunglah akibat dia. Kalau abang pi macam mana? Kalau abang pi pun abang tanggung sendirilah akibat dia. Saya bini abang. Saya duduk di belakang abang, suami depan, bini duduk belakang. Saya tak tahu apa. Betul. Dia jadi betul-betul macam Seri Mersing tu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Musafir kita ni. Kita pi, kita korban apa kita belajar. Kita tak pi, kita mencetuskan gunung berapi, boom, dalam rumah tangga. Ikhwan, raplah luar lain, raplah dalam lain. Raplah luar lain, ikhwan. Kita raplah dengan jiran, balik dalam rumah bini senyum, tidur lena, tak ada aircon pun lena. Kita baik dengan jiran, masuk dalam rumah, pasang aircon 16, bini buat muka. Tak lena. Pakai stocking pun tak lena. Raplahnya dalam. Raplahnya dalam. Pasal itu kita tak mau bagi raplah. Tumpang anak kita kecil lagi, dia membesar, dia kerti sunnah Nabi ni. Dia tak bagi raplah dekat kita. Kita pun tak bagi raplah dekat dia. Sebab tak larat nak jawab, ikhwan. Besok anak kita besar, dia nak kahwin, kita nak kena ada bisan pula masa tu. Oh, bisan kita pula ni jenis lagu ni. Lagu pisang mai nak bagi tak tentu hari kat masjid ni. Mak pun pisang mai. Mak pun pisang mai. Lagu nak bagi. Kata semalam mak mimpi. Mak mimpi apa semalam? Mak mimpi lalu kat tepi tu rimau bagi salam. Rimau bagi salam. Apa dia punya maksud? Tak tahulah. Tapi rasa pisang mai kena beli pula. Pisang mai beli pula. Patut pisang mai beli pula hantar habis. Pening kepala. Cuba nak cipta satu generasi keturunan hidup ni, mereka boleh hidup bahagia, mereka boleh kecapi nikmat dunia. Sunnah agama sampai kat mereka tak bagi susah mereka, ikhwan. Tapi sukar nak mencipta keadaan macam tu. Sukar, ikhwan. Sukar nak cipta keadaan lagu tu. Sebab itu kita minta kepada Allah, kita ada isteri, kita ada anak, ya Allah. Orang yang mula-mula aku nak bagi dia faham tentang Quran dan sunnah ni.
anak aku, bini aku, ya Allah. Pasal ni satu bumbung rumah kita. Pasang tip sunnah bagi mereka dengar. Bagi mereka dengar di rumah. Tak boleh kawan. Takut dia main satu keadaan air mata aja turun. Air mata turun. Tak tahu nak jawab. Tak tahu nak jawab. Apa kita nak kata? Antum bayang, antum duk mengaji lagu ni, antum main dengan kawan. Tiba-tiba satu masa tu peminum di kedai, tiba-tiba main satu kereta berhenti lagu duk jegil lama tengok. Kita dia ni bond ke apa ke? Cukup jegil lama. Lepas tu dia main kat kita. Oh ni dajjal tu. Alamak. Kita kata tanda besar dah keluar dah. Ni semua tanda besar. Ya'jud, Ma'jud, dajjal. Semua tanda besar ni. Dia kata ni dajjal tu. Ni, berapa lama dah handuk ajak anak aku lagu ni? Depan public kedai. Berapa lama handuk ajak anak aku lagu ni? Ni handuk ajak apa kat dia? Daripada suara dia rendah naik tinggi ni, kawan handuk makan sebelah, duk usyar tengok. Daripada tokek kedai duk tengok. Ajak apa kat anak aku? Kata tak ajak apa, saya duk bawa dia pergi kuliah. Hampir kuliah siapa? Ni sejak hari ni dia jadi lagu ni, kenuri arwah dia tak mau duduk dah. Adik-beradik mai tak mau makan sekali dah. Semua dia duk kata Nabi tak buat. Semua dia duk kata Nabi tak buat. Apa ni? Dulu dia tak kenal hang, dia tak mengaji macam hang. Kami satu rumah tangga bahagia. Sejak dia kawan dengan hang pedajai dia jadi macam ni. Dia anak aku. Telan elok tak lepas. Siapa kena dia tahu? Siapa kena dia tahu? Bawa kereta balik ni, ayak mata duk turun. Apa aku ajak ke orang ni? Aku ajak apa ke orang sampai dia melenting sampai setara tu? Kita duk balik di rumah tengok Sahih Fiqh Sunnah, Riyadhus Salihin, Al-Ibanah. Tak ada satu blue film kita ajak orang. Kot lah nak pergi jadi marah macam tu. Tak ada. Tak ada. Kita ajak semua benda pergi ke situ. Tapi pasal apa dia marah ni? Pasal apa dia marah? Dia tak suka ke anak dia mengaji pasal Nabi? Mesti ada benda dia tersilap faham. Mesti ada benda dia faham tak betul. Mesti ada maklumat silap sampai ke dia. Siapa tak sayang kat Nabi dalam dunia ni? Sayang kat Nabi, tapi pasal apa dia marah anak dia mengaji sunnah? Should be wrong somewhere. Tanya isteri saya singgah semalam minum air. Saya bukan kenal pun orang tu. Tak kenal apa. Tak kenal apa. Pelik pun pelik wilayah ha. Pergi Matampoh, singgah Zat, minum air. Dapat air. Bukan dahaga, lapar. Dahaga air boleh tahan, lapar air. Singgah. Saya pun tak pernah tengok dia siapa. Dia pun mungkin tak pernah tengok saya siapa. Saya lintas pergi bayar air aja. Dia buat mulut. Wahabi. Tak tahu ya kawan. Apa tak kena, tak tahu. Saya pun tak bagi salam. Saya pun tak pernah tengok muka dia. Seingat saya lah, tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Wallahi tak pernah tengok. Tapi kita lalu tu, dia bau kita pakai esen apa? Klasik ke? Ros ke kita pakai? Kasturi ke? Malaikat subuh? Rupanya ada. Wahabi. Kita pun telinga tikus kan? Bunyi apa kita dengar? Lagu ekor mata kita depan dah. Start kereta api ya. Itu bayang. Apa benda manusia ni tak faham? Ni kita duk baca macam mana cuci darah haid, kita duk baca macam mana kalau anak kecil kencing nak buat perempuan hak jantan, kita baca dan kita bagi tahu hadis, kita bagi tahu kedudukan hadis, kita baca, kita bagi tahu hadis. Kita baca, kita cerita kedudukan hadis tu macam mana. Takkan dia tak boleh terima? Itulah tadi yang tuan baca tadi apa dia? Betapa adat manusia dia dah jadi setaraf dengan agama dia. Dia tak boleh terima benda lain. Tambah pula dia pun tak mau kaji apa-apa, dia pun tak mau baca apa-apa, dia pun tak mau ambil tahu apa-apa, dan dia dengar ni semua benda yang pada dia negatif, negatif, negatif. Bahasa paling mudah orang pakai, yang tu tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Dia tanya balik, habis apa boleh buat? Kan? Kalau soalan orang tua-tua kan, saya pernah jumpa orang tua-tua beletiang. Bila mati, kenuri arwah tak boleh buat, hak tu tak boleh buat. Kalau semua tak boleh buat, apa nak boleh buat? Apa kita nak jawab? Pertama, dia orang tua. Kedua,
Suara dia tinggi. Ketiga, lengan dia tu dia punya nalah. Kalau dia main dekat lagu tu, apa nak buat? Kalau semua tak boleh buat, dengan orang ni semua naik, dengan mata dia jadi macam bola pingpong, apa boleh buat? Kita dia tengok dia genggam tu 2 kali kita. Kan macam labu kok dengan labi. Ini naya aku. Pendek. Satu je ikhwan. Ya Allah, Hang bagilah hidayah pada umat. Itulah akhirnya doa Nabi. Apa sampai peringkat perang Uhud, Nabi kata, ya Allah, kau hidayahlah bangsa aku. Dia tak tahu aku ni Rasulullah. Ya ikhwan, last kali kita surrender tawakal pada Allah. Tersimpuh kita di bawah rahmat ilahi. Ya Allah, kau hidayahkan mereka. Kepunyaan Allah ikhwan, bukan kepunyaan kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Orang yang paling Nabi sayang. Tak sampai. Kalau sampai, seronok. Sampai dalam hadis Ibnu Majah, apa kata Abu Bakar, kalaulah hari ini Abu Talib yang masuk Islam, bukan bapa aku, nescaya Nabi lebih seronok. Ya. Ustaz Mak Desa pernah cerita dengan saya, orang belajar sunnah dulu sampai pada peringkat Pak Mentua pegang, bila nak cerai anak aku. Jangan buat pasal ya kawan. Jangan buat pasal. Kalau sunnah ni kita belajar just for entertainment only, kita tak rasa apa-apa. Tapi kalau sunnah kita belajar, kita tangkap, kita bor dalam hati, kita duk amal sikit-sikit, you akan rasa. You mula akan rasa macam mana bisanya dia mai. Dulu tak rasa apa? Dulu tak tahulah, tak ada penyakit. Dulu tak ada penyakit. Lah. Kalau for only aja, entertainment. Dia sajalah dengar benda yang berbeza sikit. Apa beli buku, baca balik, tutup, minggu depan main pula. Jalan hoha-hoha macam biasa. Sunnah lagu mana? Sunnah baguslah, apa lebih kurang. Tapi benda kalau macam tu lah. Kan? Kalau macam tu lah, dia tak ada bisa apa. Tak ada bisa apa. Tapi kalau kita amal, berlaku mayat dalam rumah tangga kita, kita nak jalan secara sunnah Nabi, bisa tu mai. Dia keluar. Dia patuk. Kena pada mana anggota badan kita, tidur malam tak lena. Tidur malam tak lena. Kawan saya, Abang Zul, cerita. Orang Johor, cerita. Dia abang, mak mati, tak mau apa. Tak maulah, pendek kata nak buat cara sunnah. Okey, Pak Mentua mak apa, ni semua ni Pak menakan, mak menakan semua dah, semua tak kata apa. Okey, ikut hang lah, mak hang. Ikut suka hang, kami terima. Habis dia cakap lagu tu, semua ambil baju bawa dalam beg, start kita balik. Sengak. Balik. Tak cakap apa. Telefon pun tak, apa pun tak. Tak tahu dengar pula, mereka buat kenduri di rumah mereka. Tak panggil dia. Dia dengar dia pergi. Tengok mereka buat kenduri. Dia kata, awak buat kenduri tak abang? Abang apa kat orang lagu hang? Hang bukan ada kesian kat mak hang? Hang bukan ada kesian kat mak hang? Kami ni sebagai bapak menakan, mak menakan, kami boleh dengar lah, tu mak hang. Memanglah adik kami ke kakak kami ke, tapi tu mak hang. Tapi kami pun tak sampai hati tengok adik kami, kakak kami masuk dalam kubur kosong macam tu. Kami buat. Anak dia tak mau tolong. Bela anak sampai cerdik lagu ni semua tak boleh tolong. Kami nak tolong. Kami sebagai adik-beradik, satu rahim, kami nak tolong. Jadi kami tak perlu abang apa kat hang. Sekali lagi hang mai, tali yang kami duk bagi tu hang gunting buang. Kami ni satu keluarga cukup kecil hati. Dan kami pun tak mau ada apa hubungan dah dengan hang. Tak kacau. Saya kata betul ke Abang Zul? Betul tak betul nak cerita lagu tu. Ya, betul tak betul nak cerita macam tu. Okey lagi. Ustaz Mak Desa ada. Ustaz Mak Desa cerita, Pak Mentua kata, bila nak cerai anak aku? Tak picit dia. Kawan, dia boleh terbalik. Dia jadi senak kepala. Dia boleh jadi apa? Senak kepala, pening perut. Dia tak jadilah sakit kepala, pening. Dia tak jadi dah. Dia jadi senak kepala, pening perut. Rumah tangga. Pasal apa? Macam kawan tadi tu saya kata tanya soalan. Ustaz, kita mengaji agama ni nak berkelahi ke? Tak ada siapa nak berkelahi dengan siapa.
So kalau tak mau berkelahi, tak bolehkah kita ajak benda ni bagi sama je dengan apa masyarakat buat? Saya kata boleh. Semua kita ajak sunnah Nabi. Kita semua pakat-pakat ajak sunnah Nabi. Semua pakat-pakat ajak hadis-hadis sahih saja. Sama kita. Sengap. Bila kita kata lagu tu, orang sengap. Tapi sekejap ditanya lagi. Kalau semua ajak sunnah Nabi, habis? Tak habis, sunnah mana boleh habis? Dia jalan, dia duduk pi, dia duduk mana boleh habis? Doa lah ikhwan. Sembahyang malam, kita kena banyak istighfar, banyak sedekah, kita kena bangkit tengah malam, kita kena minta kepada Allah. Hati kita, hati bini kita, hati anak-anak kita ni Allah pilih untuk berlabuhnya hidayah Allah. Pilih ikhwan. Yang Nabi bangkit tengah malam, Nabi kata Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Nabi panggil pencipta Jibril, pencipta Israfil, pencipta Mikail ni semua, fatiras samawati wal ardi. Tuhan yang begitu gagah mengangkat langit naik di atas. Hidayahkan aku ya Allah pada apa yang menjadi selisih manusia. Selisih manusia. Kita dengan mak mentua selisih, kita dengan ipar selisih, kita dengan kawan selisih. Ya Allah, hidayahkan aku pada apa yang menjadi selisih. Paling dahsyat, bila doa kita Tuhan makbul, Tuhan campak hidayah dalam hati kita, kita nampak apa yang diperselisihkan itu. Lagi kita takut. Kita nak kena pegang ni. Nabi sebut dalam hadis Anas bin Malik. Nabi sebut dalam hadis Anas bin Malik. Imam Suyuti riwayatkan hadis ni dalam Jami' As-Saghir. Dan Syekh Nasaruddin Albani kata hadisnya hasan. Iaitu tentang as-sabiru ala dini kal qabidhi ala al-jamri. Siapa dapat hidayah daripada Allah, dia sabar atas agama, dia duduk jalan, dia akan rasa hidup dia macam pegang bara api. Perasaan dia, jiwa dia, pemikiran dia macam duduk atas bara api. Ketika itu kita ada pilihan, imam kita tinggal, imam kita istiqamah. Lepas itu ada sahabat Nabi yang orang duk panggil apa? Aus apa? Qarni. Nama dia Uwais bin Qarni. Ya? Ataupun Uwais bin Amir. Apa jadi dekat dia? Dia melarikan diri dia. Dia tak mau campur dengan siapa-siapa. Tapi dia terkenal di langit sana. Takut dia sampai macam tu. Lari dia. Nabi pun sampai tak dan jumpa dia. Tak dan jumpa dia. Dia bila dengar Nabi pesan pasal dia ni, pesan ke Abu Bakar, pesan dekat Umar pasal dia, kebetulan dia masuk Madinah, orang cari dia. Dengan tanda-tanda Nabi habang ada pada diri dia, penyakit dia dulu banyak di badan, lepas tu jadi besar dirham tu. Dia tengok-tengok dia, Nabi kata dia terkenal di langit. Dia terkejut. Nabi sebut pasal dia. Dia duduk di kampung dia, dia tak pernah jumpa Nabi. Rindu kat Nabi ni, Allah Maha mengetahui. Pasal apa? Ni, duk jaga mak ni. Bila dia tahu kata orang kenal dia, dia bawa diri dia ke satu tempat. Siapa pun tak jumpa dia dah. Dia takut dengan fitnah-fitnah yang ada dalam dunia ni, ikhwan. Baik. Membersihkan ujung pakaian wanita. Ni perempuan zaman dulu dia pakai baju labuh. Dia pakai baju labuh, lepas tu dia duduk jalan, ujung baju dia seret atas tanah. Macam mana baju dia tu? Jika ujung pakaian wanita terkena najis, dia duduk seret baju dia. Sesungguhnya dia tersucikan bila bersentuhan dengan tanah yang bersih. Seorang wanita pernah bertanya kepada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku. Bagaimana jika aku berjalan ke tempat kotor? Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, yutahhiruhu ma ba'dahu. Hadis ini hadis Abi Daud. Pakaian itu ia disucikan dengan tanah sesudahnya. Jadi bila satu perempuan pakai baju labuh, baju dia tu duduk harum atas tanah. Bila jalan-jalan tu kena ayat acak ke? Ni bahasanya orang marah saya ni. Dia terkena ayat acak, lepas tu terkena pula ayat biasa. Maka bila terkena ayat bersih ni, ayat bersih tu automatik menyucikan pakaian dia. Macam tu. Hak bawah tu macam tu. Macam tu orang dulu naik kuda pakai jubah. Naik kuda pakai jubah.
Apa yang kuda randuk semua terpercik kena ujung jubah dia. Lepas tu sekali kita randuk ayam elok pula terkena, maka dibersihkan begitu. Tak payah duk was-was apa dah. Siapa yang jawab ni ikhwan? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas kita lah ikhwan, nak puas hati tak puas hati dengan isteri Nabi pula. Aku tak puas hati ya. Aku rasa nak basuh juga atas kita. Tapi ingat, kita tak akan sesat selama mana kita berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad. Kita tak sesat. Membersihkan bahagian bawah sandal, kasut. Zaman dulu orang pakai kasut. Bila sampai pakai kasut, mai kat masjid nak semayang. Nak buka kasut, masuk kah? Masjid Nabi bukan ada kapek macam kita. Masjid Nabi itu pasir. Macam mana orang pakai kasut? Diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul masjida falyaqlib na'alaihi wal yanzur fihima fa in ara khabathan falyamsahhu bil ardi summa liyusalli fihima. Hadis ni hadis Abi Daud, hadis yang sahih. Nabi kata, jika salah seorang daripada kamu datang ke masjid, hendaklah dia membalikkan kasutnya dan melihat padanya. Bila sampai ke masjid, sebelum masuk, pusing kasut di kaki tu, pusing tengok atas kasut tu. Jika dia melihat ada kotor, hendaklah dia gosok ke tanah, kemudian silalah dia guna untuk salat. Maknanya orang dulu pernah salat pakai kasut, tak ada hal. Pasal memang macam tu keadaan dia. Tu orang putih kan, kapek lagi pakai kasut, masuk dalam rumah, kita kata tu dia orang putih ni korang betul. Dia orang Melayu main rumah, buka kasut, buka stocking, Assalamualaikum, jalan tertib ada. Mana boleh masuk rumah pakai kasut? Orang putih. Ada juga sunnah kat dia, kasut masuk lebih. Maka dilarang masuk rumah pakai kasut. Dilarang terus. Tu ya. Tak boleh. Istiadat kita kena jaga juga. Kita ni banyak larangan kita. Tak tahulah, mungkin orang dulu kan ada dia punya, yalah rumah kita, rumah orang Melayu duk cuci hari-hari, tak tahu masuk dengan kasut, korang lah. Di semua jenis korang-korang sikit. Mana boleh pakai kasut, so, tak menghormati adab orang. Taklah besar sangat benda tu. Tapi ada hukum tentang kasut ni, ada hukum. Boleh calik-calik lagu tu, masuklah, semayanglah. Ada peruntukan hukum. Menyuci bencana, berjana. Bila anjing minum padanya. Oh, ada pula peruntukan. Bekas-bekas kita ni, inak kita ni, bekas-bekas kita ni, anjing sudah pergi jilat. Lidah dia sudah terkena ayak dan lidah dia sudah terkena bekas tu. Macam mana nak cuci? Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Abu Daud. Nabi kata, cara menyuci bejana salah seorang dari kamu jika anjing minum padanya adalah menyucinya 7 kali. Cucian yang pertama dengan tanah. Nabi ajak lagu tu. Ada riwayat kata akhirnya dengan tanah, ada riwayat pula kata 7 yang ke-8 dengan tanah. Ada pula satu riwayat cerita pula boleh 3 cucian, keempat pakai tanah. Macam-macam cerita, ada macam-macam perbahasan hadis ni. Tapi akhirnya ulama sepakat dalam banyak-banyak hadis, hadis ni lah di antara hadis yang kuat, iaitu ulahunna biturab. Yang awal pakai tanah. Lepas tu ulama bincang pula lagi antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Malik, bincang pula lagi. Mazhab Imam Malik kata, pasal apa Nabi suruh bila lidah anjing ni dia pergi jilat ayak dalam bekas. Dalam riwayat Muslim lagi satu kata, buang ayak dalam tu dan cuci bencana tu. Dalam mazhab Imam Malik dia kata, bukan pasal anjing tu najis, tak. Pasal najis yang ada di lidah dia tu. Pasal dia ni kalau makan benda, dia makan dengan najis.
Jadi Nabi tak mau bila lidah dia tu sudah kena air bersih ke, maka mesti ada ni bakteria ni semua ni. Maka yang tu Nabi tak mau. Nabi suruh buang. Maka buang dia saja. Tapi anjing tu tak najis. Siapa kata lagu tu? Mazhab Imam Malik kata macam tu. Mazhab Syafi'i kata apa? Tak boleh. Ini menunjukkan najis. Pasal apa? Pasal lafaz dalam riwayat Muslim kata buang ayak. Sedangkan ayak ni tak boleh membaziak. Kalau tak najis, buat apa? Buang ayak. Nanti kita akan baca macam mana, tikus bila jatuh dalam minyak. Nabi kata apa? Syedok tikus itu lempak buang dan buang sekitar tikus itu. Tapi hak minyak banyak tu boleh pakai. Tapi dalam bab ayak ni pula Nabi kata apa? Buang semua. Maka menunjukkan najis semua. Maka apa saja ni cecayak di mulut dia ni, cecayak tu mai pula daripada makdan, daripada perut dia ni. Maka semua jenis cecayak yang keluar daripada mulut, terbit daripada badan, semuanya adalah najis. Maka bila anjing tu dia basah-basah, keluar basah tu peluh dia, kita jangan sentuh, najis. Ini cara faham dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cara mazhab Asy-Syafi'i faham macam tu. Tapi hadis duk kata apa pada kita? Hadis kata tuhuru ina'i ahadikum. Cara cuci bencana salah seorang daripada kamu, iza walagha fihi kalbu, kalau anjing pi jilat pada dia, ayak tu, ayyughsilahu. Nabi kata cara cuci, basuhlah dia sab'a marat, dengan 7 kali basuh, ullahunna biturab. Mula-mula pakai ayak tanah. Ambil ayak, basuh. Selesai. Itu cara basuh dia. Itu cara basuh dia. Jadi dah Nabi sebut macam tu ikhwan, kita terima macam tu lah. Cuma perbahasan dua mazhab. Imam Malik, Daud Az-Zahiri, Imam Az-Zuhri. Oh jangan main-main. Imam Az-Zuhri, ulama salaf. Dia kata anjing tak najis. Cuma Nabi suruh basuh macam Imam Malik kata. Pasal mulut dia tu makan najis. Maka najis di mulut dia tu lah yang buat ayak tu kotor. Tapi mazhab Syafi'i tidak setuju. Kita ikut pada hadis Nabi suruh buang ayat tu, kita buang. Lepas tu orang tanya balik Imam Malik, habis pasal apa Nabi suruh basuh dengan angka 7? Kalau benda tu tak najis. Imam Malik kata kita basuh 7 tu kerana semata-mata ini ubudiyah kita pada perintah Nabi. Ubudiyah kita pada perintah Nabi. Tak lebih daripada tu. Ubudiyah kita. Dan Nabi sebut 7, kita pakai 7. Dia buat main pula satu pandangan di bawah. Dia berkata kerana hadis ni hadis Abi Hurairah, yang sebut 7 ni adalah pandangan Abi Hurairah, bukannya Nabi. Dia buat main pula satu riwayat Nabi pernah sebut 3 kali cukup. Tapi dibantah oleh jumhur ulama. Sebab hadis yang kata 7 memang dia sahih. Memang dia kuat. Memang daripada Nabi. Menyuci kulit bangkai dengan menyamaknya. Nabi SAW sebut, idza dubira ihabu faqad tahura. Hadis ni hadis Imam Muslim. Nabi kata apabila kulit bangkai disamak, maka dia jadi suci. Dalam riwayat lain Nabi kata ayyuhuma. Dalam riwayat ini iza dubira. Dalam riwayat lain ayyuhuma. Mana-mana kulit binatang. Oh lagi kasar. Mana-mana kulit binatang disamak, tahura, dia bersih. Maka cara samak dia dengan membersihkan dia. Orang dulu dia pakai daun salam, dia pakai, orang tanah Arab dia pakai daun bidara. Dia rendam habis, dia tarik semua kotak-kotak, lemak-lemak daki-daki tu keluar. Lepas tu dia jemur saat kering, pakai. Ada pula satu ulama kata, kulit binatang ni tak samak pun boleh pakai. Dia bukmai pula satu riwayat. Nabi kata bangkai ni pasal apa? Hampa tak ambil kulit dia. Sahabat kata di bangkai. Nabi kata yang haram makan dia, bukan guna dia. Bangkai ni haram makan, bukan haram guna. Maka yang kamu nak guna bukan isi dia, tapi kulit dia. Dia pegang pandangan tu, dia kata tak samak pun boleh. Satu pandangan. Tapi ulama hadis pakai pandangan ni. Pasal Nabi kata iza dubira iha, disamak dia. Mai pula satu mazhab Imam Malik. Nabi kata ayyuhuma, semua kulit kalau sama boleh. Kulit anjing ke, kulit rebah pendek ke, boleh. Oh Allah. Pening kepala dah.
Kulit anjing boleh sama? Boleh. Kulit raba pendek boleh sama? Boleh. Bila raba pendek itu pula pergi sama, tu kulit yang melekat dengan isi tu, yang tu kira batin. Yang kulit tu kena matahari tu kira zahir. Maka yang zahir itu boleh pakai untuk semayang, yang batin tak boleh. Kulit apa ni nak buat sejadah? Raba pendek. Aduh, main macam tu. Main pula mazhab Abu Hanifah Nu'man. Abu Hanifah Nu'man pula kata babi tak boleh sama pasal dia tak ada kulit. Bukan pasal apa, pasal dia tak ada kulit. Yang kita duk tengok kulit babi tu bukan kulit, tu isi keras. Isi dia yang kena cahaya matahari dia keras. Maka Abu Hanifah tidak mengiktiraf babi ada kulit. Maka pasal tu tak boleh sama. Kalau babi ada kulit, boleh sama. Main pula satu pandangan kata sama pun tak boleh, tak sama lagi tak boleh. 7 pandangan duk ada pasal sama menyamak ni. 7 pandangan duk ada. Kita macam mana ikhwan? Kita balik kepada sunnah. Iza dubiral ihabi faqad tahura. Kalau kulit binatang tu disamak, dia bersih. Siapa yang kata ni? Rasulullah. Kita percaya. Mailah binatang, hampa sama, bewak ke, ulang ke, tomodo ke, tornado ke, hampa sama, kami nak tahu sama tak sama. Dia kata sama, buat beg. Sama, buat kasut. Serelum pakai kenuri. Daripada usah saja. Ni macam bewak ke kabuk punya. Okay. Kalau kita meraihkan perbagaian pandangan para ulama, tak ada masalah. Tapi kalau kita rigid, dia ada masalah. Kalau rigid, campur sakit hati, busuk perut, lagi masalah. Orang duk jual kasut kulit khinzir kan? Orang duk jual. Dia ada 3 titik tu kan? Apa dia panggil? Kasut apa? Ada satu nama, saya pun duk pergi tengok apa titik ni. Dia tanya saya, you Melayu ke Hindu? Dia tanya saya, you Melayu ke Hindu? Saya kata India Muslim. Jangan beli kat kaunter. Jangan beli, dia kata. Dia kata apa pasal? Ini orang Islam tak boleh punya. Dia tak mau, dia tak tahu nak abang mendatang abah. Tak boleh punya. Tak boleh belinya, tak boleh jual punya. Salah. Rupanya raba pendek. Okay. Rupanya ada mazhab kata boleh pakai. Tapi masa nak buat kasut tu, belah luar kena masuk dalam, belah dalam kena jadi luar supaya boleh pakai. Kalau kita saya saya India Muslim tapi saya mazhab Malik, you boleh jual? Apa Malik dia tanya? Saya mazhab Malik, yang tak boleh Syafi'i. Saya mazhab Malik, you boleh jual? Pun kacau juga kan. Jadi kita balik kepada hadis Nabi, iza dubiral ihab faqad tahura. Kalau kulit apabila kulit ihab ni, binatang yang mati ni, bangkai ni disamak, maka dia adalah bersih. Siapa yang sebut benda ni ikhwan? Nabi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, anjing dengan babi dan yang diperanak daripada keduanya, kalau samak pun dia tidak akan mencapai makam kesucian. Maka tak boleh. Lain semua boleh. Itu mazhab Asy-Syafi'i. Menyuci tanah yang terkena kencing atau sejenisnya, iaitu dengan menyiramnya, seperti Nabi SAW memerintahkan untuk menyiram air pada bekas air kencing satu badui di masjid. Untuk bayang orang yang kencing dalam masjid, Nabi kata apa? Da'uhu. Nabi kata biar dia berhabis. Itu main kencing dalam masjid. Kalau dia main kencing tempat kita, dia yang tiada akal lah. Kan? Aku yang punya kapil duduk macam tu, dia duduk buat tak tahan. Mana toilet, dia nak keluar, nak randuk kasut, nak pergi jauh, dia fire terus. Dia fire. Bukan kata kencing, fire. Bukan kata dalam masjid, tepi longkang tu je, dia keluar, zip tarik, boom, dia bagi, set lagi, habis, dan ditawa. Dia nanti tahulah, dia nanti ada pengalaman sunat kali kedua. Tapi ini berlaku di zaman Nabi. Bukan masalah tempat kita ada kapek, tempat Nabi pasir, bukan masalah tu. Masalahnya hang tak boleh keluarkan daripada masjid pergi kencing. Pasal apa dia pergi kencing tang situ? Allah saja buat dia macam tu.
bagi dia kencing perhabis. Dan Nabi kata, da'uhu, biarkan dia, biarkan dia. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, pergi ambil ayak, dalwin, pergi ambil ayak satu cerek tu, hampir tuang di atas kencing dia. Tapi dalam masjid yang sama juga, ikhwan, kita cakap dengan kewarasan kita lah. Sepatutnya lepas dia kencing macam tu, satu tazkirah kerah bagi kat dia. Siapa-siapa yang mengotorkan rumah Allah ni dengan najis, maka apa sebutlah, dalam kubur kena siksa ke, ulang syujal aqra mai lipat 8 kat dia, patuk sekali atas dai ke, patut satu keras. Tapi Nabi tak kata apa. Nabi kata pula, bu'aistum muyassirina, kamu dibangkitkan untuk bagi mudah pada orang, bukan untuk bagi susah pada orang. Itu pun dah kencing Nabi. Oh, dia tu kata macam tu. Nabi ajar pula, kerana dia kencing, Nabi ajar pula teknik basuh kencing dan teknik basuh tanah yang kena najis. Nabi tak ada kata apa ni punya buta perut duk mayak, tak ada. Tapi antum tengok dalam masjid yang sama, Nabi kata, siapa meriwayatkan hadis palsu daripada aku, satu tempat dalam neraka. Kencing. Nabi tak kata siapa kencing dalam masjid, satu dalam neraka. Dia bakar pun naik hang, nanti ada atas. Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Tak sepatutnya satu ancam lah. Satu ancam supaya orang jaga masjid. Tak, Nabi tak sebut. Bahkan Nabi ajar pula macam mana nak cuci tanah yang kena ayat kencing. Tapi bila orang tu riwayat benda palsu daripada Nabi, dalam masjid Nabi kata, siapa yang baca daripada aku satu yang palsu, satu tempat duduk dalam neraka. Yang tu kencing. Yang ni baca hadis palsu, satu tempat duduk dalam neraka. Antum, dua perbuatan yang kalau tengok mata kasang, yang tu lagi cemak. Kencing, najis. Tengok mata kasang, baca hadis palsu ni, niat baik apa? Niat kita nak mengisapkan orang. Tapi Nabi kata, yang ni masuk neraka, yang tu Nabi bagi kemaafan. Saya kata, pertama kali saya dengar Syekh Maulud ulang hadis ni, Syekh Maulud kata, orang yang kencing dalam masjid lebih baik daripada baca hadis palsu. Tapi saya tak mau kata lah lagu tu. Tapi saya dah kata lah. Tapi saya tak mau kata lagu tu. Tapi saya dah kata. Betul Pakcik Bahari? Pertama kali saya dengar Syekh Maulud sebut, satu orang yang kencing dalam masjid kerana kejahilan. Di zaman Nabi, dia kencing dalam masjid kerana dia jahil. Nabi tak kata apa kat dia. Sahabat yang nak pergi buat dia, Nabi kata pula pada sahabat, kamu dibangkitkan untuk menyenangkan orang, bukan bagi susah orang. Tapi bila ada orang baca satu riwayat palsu daripada Nabi, terus Nabi kata tanpa maaf, satu tempat duduk dalam neraka. Syekh Maulud kata, Indi, dia kata, dekat aku faham satu benda. Apa dia kata? Kencing dalam masjid zaman Nabi lebih baik daripada baca hadis palsu. Saya tak mau sebut, tapi saya terlajak sebut. Bahaya, ikhwan. Di Perlis baru ni kita baca tajuk apa, Amru? Tajuk hadis palsu. Daripada mana datang hadis palsu? Daripada mana, Ikam? Abdullah bin Mas'ud kata hadis palsu daripada siapa? Hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Muslim, dia kata hadis palsu dari siapa? Daripada iblis. Daripada hadis palsu baru jadi bid'ah hikam. Hikam. Tapi saya rasa macam bau nasi tomato hari ni. Hikam dah silap. Kan? Hadis Imam Muslim betul? Hadis Imam Muslim. Amru, apa kata apa kata Abdullah bin Amru bin Al-As dalam hadis Imam Muslim? Apa Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman ikat iblis, boh di mana? Dalam penjara, boh dalam sangkak. Lepas tu dia lepas dalam mana? Dia lepas dalam laut. Apa kata Abdullah bin Amru? Yang duk kena tangkap dengan Nabi Sulaiman ni, Nabi Sulaiman tangkap depa ni syaitan ni, boh dalam satu penjara, lepas dalam laut. Depa cuba sedaya upaya nak keluar, nak bacakan Quran yang palsu kepada umat. Hadis tu riwayat Imam Muslim. Betul Ustaz Abu Talib? Kita baca baru ni. Daripada hadis palsu inilah dibinanya bid'ah. Semua tu kita baca dalam muqaddimah Imam Muslim. Pasal tu ikhwan, hati-hati. Pasal tu
Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Muslim, sammu lana rijalakum. Bila orang baca hadis pasal Nabi, kamu kena tanya dari siapa kamu ambil, mana rawi dia, apa kedudukan dia. Adakah kita tanya macam tu, kita dianggap petik api-api jahat dalam masyarakat? Apa duk tanya lagu tu? Saya malu tu tanya lagu tu. Alamak. Macam Pak Bashir tanya tadi, mana sumber? Oh, saya malu tahu saya siapa. Saya Al-Fadhil. Apa tanya lagu tu? Kan? Ni kalau ikut cara saya belajar lama, saya tak bagi syafaat esok. Kalau lama dululah. Kalau belajar cara sunnah, Nabi yang bagi syafaat, bukan saya. Berapa bagi saya malu tanya dalam majlis macam tu? Tapi kalau tak tanya dalam majlis, sekali habis majlis, tak mutu kita lupa. Bila saya tanya macam tu, Allah ustaz tu bagi malu ustaz. Sepatutnya ustaz bila dia nak cakap satu benda, dia mesti rujuk dulu. Dia mesti baca dulu. Kalau dia tak baca, macam mana dia cakap? Pasal itu, sammu lana rijalakum. Antum kena ingat kalimah ni. Sammu lana rijalakum. Sammu lana rijalakum. Sammu lana rijalakum. Sebut, ini perkataan Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Muslim. Sebut pada aku nama orang yang cerita benda tu daripada Nabi kepada kamu. Sebut, aku nak cari dia. Maka kita tanya, apa kedudukan hadis itu? Di mana saya boleh semak? Cukup. Kalau dia kata riwayat Ahmad, cukup. Kita terus cari Musnad Imam Ahmad. Kalau dia kata Imam Malik, kita terus cari Al-Muwatta. Dia sebut Imam Tirmizi, kita cari Sunan At-Tirmizi. Dia sebut satu nama. Kalau dia tak boleh sebut satu nama, bermakna dia tidak amanah dengan ilmu dia. Ikhwan, tajuk yang akhir 9, menyuci sumur atau minyak jika najis jatuh padanya. Sumur ni apa? Telaga ke telaga? Macam orang Melaka. Macam orang Melaka. Kita orang Penang pening apa dia? Telaga ni datang apa? Duk nampak macam rokok cap baru, rokok telaga lah. Rupanya telaga. Kan? Kan, bi'run, sumur. Sumur kan? Ini bahasa Indonesia kan, sumur. Kita ni apa? Sumur di ladang ni ikut lah. Ada pantun kan? Kalau apa? Kalau ada sumur di ladang, boleh tumpah mandi. Kan? Kalau ada umur panjang, kita jumpa lagi. Iaitu, kalau ada tikus pergi jatuh dalam telaga ni, kalau ada tikus pergi jatuh hati minyak, kita tak usah kata tikus lah, cicak pun kita geli. Apa dia kata? Iaitu dengan menjauhkan dan menghilangkan benda najis tersebut dan apa yang ada di sekitarnya. Nabi kata kalau tikus ke binatang apa jatuh dalam telaga tu, jatuh dalam minyak ke, benda tercayang, apa kita buat? Cedok binatang bangkai tu, buang. Lepas tu tengok sekeliling tu ada tak dia punya bulu-bulu ke apa, ambil buang. Lepas tu Nabi kata air telaga tu boleh pakai untuk semua benda. Kalau minyak tu masih boleh pakai untuk semua. Ikhwan, tengok dia kata, adapun selebihnya adalah suci. Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh pada minyak yang kental, minyak yang agak pekat ni. Nabi sebut dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Oh, dahsyat ikhwan. Sahabat bila dengar ni terima. Kita dengar lagu duk fikir, gamak kata gamak. Nabi kata buang tikus itu. Alquha, Nabi kata angkat bangkai itu pergi buang. Wa ma haulaha, dan sekeliling hak dekat dengan dia masa dia jatuh tu, buang. Mungkin ada dia punya bulu terkeluar tu, dia dan sekeliling dengan dia tu minyak tu buang. Nabi kata fatrahuhu, Nabi kata wa kulu samnakum, yang baki tu Nabi kata kamu pakailah minyak tu, nak masak ke nak apa kamu pakai. Hadis ni riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Ya, Nabi tak sebut gulai kan? Boleh. Yang ni kita kaca benda tercayang. Maka ayat tadi apa? Sumur, telaga, cayang.
minyak dia pekat sikit, gulai dia cayak pun sama juga. Boleh makan lah. Tengoklah periuk tu kecil tak gamak nak makan lah. Kalau macam periuk rumah kenduri, tu dia 5 gantang punya periuk, dalam pun duk ada dalam 2 kaki 3 kaki dalam periuk. Masuk dengan ni semua buat dalca dengan ubi dengan apa semua. Tak tahu sekali dia timbul lagu duk main hitam tak hitam. Kita duk ingat ni ayam Belanda. Kita duk ingat ni depa masak dalca ayam Belanda. Sekali angkat Cik Siti Wang Kembang. Takkan kita nak pergi abang, "Woi, tikus dalam dalca." Muntah habis kawan duk makan. Jadi satu macam menyangkat dia, buang, lepas tu tengok keliling dia, ubi ke terung ke yang terkena percikan dia, buang. Lepas tu pergi cium tengok ada bau busuk tak? Tak bau. Bau dalca tu masih naik. Bismillah. Kita tak usah makan lah, biar mereka makan. Kita memang tak makan dah. Lagu tu kita tengok memang tak boleh pergi dah. Kan? Tapi adakah dia jadi tak boleh makan? Tak, dia boleh makan. Cuma ni dia satu macam dia jadi tembolok. Tak apa, dia kata, aku lagu ni kau isap okok tak apa lagi. Daripada aku nak makan dalca tikus ni. Bukan, tikus ni cicak je, kecil je Pak Amir kan. Tak boleh pergi. Tapi kalau kita pergi tanah Arab, kita akan jumpa benda ni. Rumah mereka, cara mereka hidup, suasana padang pasir. Oh. Memang, pasal tu sahabat tanya kat Nabi. Pasal problem tu mereka jumpa. Musim tikus keluar ni macam kita makan lain clear tu lah. Kan? Kita pergi lain clear, tikus tak ada. Kita tanya, mana tikus? Dia tu jadi macam mana, apa? Appetizer. Dulu kalau ada tikus kita ada kita panggil mana orang putih ikut kita pergi makan kan. Ini kata line clear, sedap. Orang putih tanya, where is mouse? Mana Mickey Mouse dia tanya. Kita pun nak cari duk. Tikus pula tak mai. Kerana tikus tu tak mai, tak jadi heritage. Tak boleh sign. Dia tu nak sign heritage, tak boleh. Dia kata Mickey Mouse mana? Dalam duk ketak sign tak sign, tikus lari satu. Oh, okey, dia kata confirm. Terus heritage. Tikus punya khasiat tu. Sekali tikus sudah jatuh dalam telaga. Sahabat pergi tengok bangkai tikus. Sahabat nak mandi, nak ambil uduk, nak mandi junub, sahabat takut. Maka sahabat pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, telaga kan dia panjang, dia dalam, bukan dia besar. Ayak tu duk hidup lah naik, tapi tikus dia jatuh. Sahabat kata macam mana dengan ayak ni, nak bersugi, nak kumuk mulut ni semua ni macam mana, nak basuh beras, nak masak semua. Nabi tengok, Nabi kata, angkat dia keluar dan sekeliling dia tu buang. Maka ayak tu nanti naik balik. Nabi kata, mandilah, pakailah semua tu halal. Tak ada kata apa. Dan juga di dalam apa dia? Dalam minyak. Dia pada buat minyak atas ni semua, pakai minyak ni semua, sekali dia jatuh. Takkan nak buang satu tong. Maka Nabi bagi keadaan ni. Cuma dalam makanan ni, dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Dia jatuh dalam makanan ni, tak nampak tak apa. Dah makan dengan ubi semua, belahak, dia tu angkat ekor tikus naik. Kalau yang ada heart attack, kira arwah terus ya. Tapi tikus ni kena hati-hati. Dia ada kencing dia tu sangat bahaya. Sangat bahaya. Pasal tu ada ulama tambah bau ayam tu. Tengok, ada berubah ada ayam tu. Bau dia boleh bagi sakit pada kita. Kita hati-hatikan. Kita hati-hatikan. Tapi ini ada pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita akan tengok lagi sekali, apakah harus menggunakan ayak untuk menghilangkan najis, atau bolehkah menghilangkan najis dengan cecayak selain daripada ayak? Pakai cuka bolehkah? Cecayak lain, pakai sabun bolehkah? Dia akan cerita dua pandangan ulama yang sangat masyhur. Lepas tu kita masuk bab istinja. Bab ni panjang. InsyaAllah kita akan tengok satu-satu ikhwan apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.